Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pagi ini kita berada di ladang buah-buahan Fatherland, syarikat Fatherland. Dan bersama-sama kita pada pagi ini adalah petani kita, itu usahawan kita adalah Mr. Ling. Beri gambar sikit Mr. Ling. Dan juga Puan Lisa Eng. Dan juga turut serta adalah Mr. Gan. Okey, bersama-sama saya juga adalah Encik Muhammad Nakib sebagai APT Mukim Bukit Batu, dan saya sendiri Muhammad Khairi bin Mak Jas sebagai Ketua Bahagian Pembangunan di Pejabat Pertanian Daerah Kulai. Jadi pada pagi ini kita akan mengajar ataupun menunjukkan cara bagaimana untuk kita membuat organic plant booster. Kita akan ajar kepada petani kita cara membuat dan menggunakan organic plant booster ini. Jadi sebelum kita mulakan proses membuat itu, kita terangkan dulu apa itu plant booster. Plant booster ini adalah kita boleh panggil sebagai satu penggalak, penguat, dan juga satu bahan yang boleh kita gunakan untuk memperbaiki keadaan tanah lah. Jadi kegunaan plant booster ini adalah pelbagai, kerana plant booster ini ada mengandungi pelbagai bahan yang diperlukan oleh tanaman. Yang pertama, bahan utama yang ada di dalam plant booster ini adalah mikroorganisma berfaedah, dan juga ada juga di dalam ini hormon-hormon semula jadi. Sebagaimana kita tahu, tanaman memerlukan pelbagai hormon untuk tumbesaran, untuk pendebungaan, dan juga untuk hormon pengakaran. Jadi dalam plant booster ni ada semua hormon tersebut, dan juga ada nutrien-nutrien yang diperlukan oleh tanaman, ada humic acid dan juga vitamin-vitamin. Okey. Selain pada itu, dalam organic plant booster ini juga terdapat enzim-enzim lah, seperti amylase, protease. Enzim-enzim ni pun ada pelbagai fungsi lah, kalau kita nak cerita terlalu panjang. Tapi semua itu adalah sangat berfaedah untuk tanah dan juga untuk pokok. Okey, baik. Kita pergi kepada bahan-bahan yang kita akan gunakan pada pagi ini. Sebenarnya sebelum saya terangkan bahan-bahan dan berapa banyak kita guna, tidak ada satu nisbah ataupun kadar tertentu yang orang kata betul. Tak ada salah nak pakai macam contoh ni nenas lebih ke, pisang lebih ke, itu tak ada. Tapi untuk formula yang saya belajar ni, kita gunakan di sini adalah yang pertama molasses lah. Molasses ni boleh didapati di kedai-kedai jual bahan-bahan pertanian ataupun secara online lah. Molasses kita pakai sebanyak 4 liter. Kemudian kita gunakan 1 kilo dedak beras. Tapi sebab dekat sini kita susah nak dapat dedak beras, kita gantikan dengan air basuhan beras, air bancuan beras ni. Kalau nak buat air bancuan beras ni, kalau kita kat rumah masak nasi, kita ambil air dia lah. Tapi kalau kita nak dapat lagi air tu lagi pekat sikit, kita ambil beras, masuk dalam bekas, kita goncang, baru kita keluarkan. Macam ni saya pakai dalam 4 liter lah lebih kurang. Okey, Encik, saya tanya sikit. Boleh. Juga kalau you kata yang tu molasses 4 liter, juga kan yang 4 liter punya molasses gunakan air berapa? Air? Okey, gitu. Puan tanya itu sudah hujung sekali sebenarnya. Tapi kita untuk pada hari ini kita akan bahan-bahan yang kita pakai ni, kita boleh dapat lebih kurang 20 hingga 30 liter plant booster ni. Sebab tu kita pakai tong, kita pakai tong 40 liter. Kita guna air bersih. Tadi saya dapat mana tadi? Molasses, air basuhan beras. Kita pakai susu. Paling baik susu segar. Susu segar daripada lembu yang belum proses lagi bagus. Tapi kalau tak ada, kita boleh guna apa-apa susu yang tidak dicampur apa-apa perisa. Coklat ke, strawberry ke, mango ke, tak boleh. Tak boleh. Kita pakai susu tanpa perisa. Ada orang guna susu, boleh juga. Boleh bancuh. Boleh bancuh. Janji tak ada flavor lah.
Kemudian kita guna labu lebih kurang saiz macam ni, 1 biji. Pisang yang dah reject pun tak apa. Pisang yang reject pun tak apa, sebab konsep kita sebenarnya nak jimat kan. Jadi kalau jangan beli pisang yang baru lah. Lepas tu tunggu reject, beli reject lagi murahan. Kita pakai lebih kurang 3 kilo. Nah, ini nenas. Nenas pun kalau boleh cari yang dah terlebih masak. Biasa kalau kat kedai dia jual yang murah lah kan. Yang dah over ripe kan. Okey, kemudian kita ada guna kangkung 1 kilo. Tapi kalau guna lebih lagi bagus. Tak apa. Sampai 2 kilo, 3 kilo pun tak apa. Beli yang reject pun tak apa untuk penjimatan. Okey, selain tu kita ada guna belacan. Belacan. Kenapa belacan? Sebenarnya kita boleh pakai belacan ni untuk menggantikan ikan. Salah satu bahan yang kita perlukan untuk tanaman adalah FAA ataupun fish amino acid. Itu satu bahan yang perlu, tapi kita menggunakan belacan sebab belacan ni daripada udang. Dia pun ada kandungan sama macam ikan tu, dan dia pun dah melalui proses penapaian juga dekat sini, dan mudah larut dan mudah hancur lah. Kalau kita pakai ikan dia lama sikit nak hancur kan. Selain tu kita pakai ini ragi kalau tak ada kita boleh guna yeast. Kalau hari ni kita pakai 4 biji dan belacan tadi kita pakai 4 keping. Okey, ada yang saya tertinggal tadi tak? Kangkung. Okey, dan kita juga ada gunakan telur lah. Telur ni apa-apa telur boleh. Telur ayam boleh, telur itik boleh, telur ular boleh. Apa-apa telur saja kan. Tapi telur biawak boleh. Apa-apa jenis telur. Tapi jangan guna telur yang dah busuk lah, telur tembelang tak boleh, dah rosak. Yang kita akan guna dengan kulit-kulit dia sekali sebab dia ada kalsium. Okey. Jadi dalam bahan-bahan semua ni memang dah ada nutrien yang tanaman perlukan lah. Macam kangkung ni kita untuk dapatkan nitrogen. Buah ni kita untuk dapatkan kalium. Dan pisang ni pun tinggi dengan potasium ataupun kalium lah. Okey. Jadi itulah pengenalan dan bahan-bahan untuk kita buat plant booster. Bambu sampai tadi, hari ini kita buat plant booster, kita panggil organic plant booster, untuk kita sembuh atau siram pada tanaman supaya tanaman lebih cantik lah, lebih sihat. Okey, Cik Naki boleh bantu saya. Pertama kita akan cencang semua benda-benda ni. Kita potong, makin halus makin bagus. Mungkin tuan-tuan pernah jumpa orang blender. Dia blender pisang, labu, ni semua dia blender. Tapi cikgu saya ajar kita potong saja. Sebab bila pakai blender nanti kita ada susah sikit lah masa nak tapis. Tapis dia punya parti plant booster tu nanti pada akhir proses nanti. Semua bahagian kita ambil, kulit, isi, dan bahagian tangkai dia ni pun kita ambil juga sekali. Lagi halus, lagi bagus. Okey. Masuk tu Masuk terus. Masuk terus. Saya difahamkan pengusaha kita juga telah juga ada menggunakan mikroba faedah di kebun. Dan diberitahu tadi pakai EM1 ataupun saya rasa dia pakai EM1 tu dan dijadikan larutan emas lah kalau kita. 1 liter EM campur dengan molasses 1 bahagian dan juga air 18 bahagian diperam selama lebih kurang 5 hingga 7 hari. Lepas tu boleh guna. You guna itu bancuh berapa banyak pakai kali EM? 1 liter, 1 tong berapa? 18 liter air. Saya buat besarnya lah kan. Tong besar. Kalau 18 liter air, 1 liter molasses, 1 liter EM1. Okey, itu bancuh kan? Masa guna, masa itu sembuh? 10 hari. 10 hari? 10 hari you juga boleh kan campurkan you punya itu baja kah atau
ikan kah, semua kita kumpul lah. Lepas tu sembur pada pokok kan? Ya, sembur Sembur pokok. pada pokok itu macam mana Bancuh? Sembur pokok sama yang itu tanah. Kalau kita fikir mau buat baja lagi, tambah baja, tengok you mau gunakan apa baja lah. Kalau you mau buat baja, you tambah lah. Ya, itu Bancuh berapa banyak? Kalau masa sembur, sembur satu, contoh satu tong, Oh, kalau saya berapa yang banyak tong pakai besar, EM? saya gunakan tong besar 1,000 liter. 1,000 liter, pakai berapa liter? Saya angkat 10 liter. 10 liter Oh, banyak. Sama dengan yang tu ikan lah. Dua kompol lah. Dia sebenarnya 10 sebenarnya kadar penggunaan EM ni tak ada salah lah masa saya cakap tadi. Cuma kalau yang kita syorkan untuk semburan ni, itu nisbah 1,000. 1 mililiter jadi 1 liter. Faham? Kalau 1 liter 1,000 liter. Kalau 1,000 liter tu kita pakai 1 liter saja. Ataupun boleh buat sekali ganda lagi lah. 1 nisbah 500 pun boleh. 1 liter jadi 500. Lebih tak apa, tak ada masalah sebab dia bukan racun. Tapi untuk EM ni ataupun yang berasaskan mikrob ni, kita tak boleh guna racun campur. Dia jangan campur dengan racun. Masa Bancuh tu jangan campur racun. Sebab apa? Sebab dia ada benda hidup. Mikrob ni dia hidup. Jadi campur racun dia mati lah. Tapi kalau selang-selang boleh lah. Hari ni sembur EM. Lagi 2-3 hari baru sembur racun. Tu tak apa. Dia yang lama potong-potong je. Buat dia senang saja sebenarnya. Kena tengok senang kan. Tapi dulu saya memang kan asli sendiri, tak ada campur. Tapi juga sekarang saya ada campur. Saya ada tanyakan diorang yang bilang ini tak masalah. Tak apa, boleh campur, dia bilang. Campur boleh campur, tapi maksudnya dia punya mikrob tu matilah. Rugi. Dia punya nutrien mesti masih ada. NPK dia tu kalau masih ada, tapi dia punya mikrob tu sudah matilah kalau kena racun. Dia kuman kan, macam dalam itu Vitagen, Yakult, dia hidup tau. Macam ni susu kan. Kita nak dapatkan tu bakteria Lactobacillus, macam dalam Vitagen, dalam Yakult tu. Dia pokok ni macam manusia juga. Dia perlukan vitamin. Bila kita bagi makanan tambahan macam ni, dia jadi lebih sihat. Bila lebih sihat, dia lebih tahan daripada penyakit. Dan bahan-bahan dalam ni pun boleh bantu pokok lindung dia daripada penyakit. Kita kalau tak cukup makan, badan lemah, kan senang sakit kan. Tapi kalau badan kita kuat, cukup makan, kita nak sakit pun susah. Kalau sakit pun sikit-sikit saja. Kalau kita tengok dekat YouTube ke Google ke, ramai yang buat dia blender juga. Blender bagus, dia lagi halus. Cuma itulah, nanti nak tapis agak susah sikit lah. Sebab kita nak dia punya air saja. Dan dia punya sisa nanti kalau yang tak hancur tu boleh buat baja jugalah. Kita letak dekat pokok. Ini beli dekat mana? Encik Nakib beli mana? Encik Nakib beli kat mana Encik Nakib lagi? Kedai Aceh. Kedai Aceh kedai Aceh juga. Dia jual. Ya betul. Boleh like lah. Dekat kompleks penghulu air manis. Dekat sebelah kedai makan. Acap. Air manis. Oh sana dekat lepas masjid sana. Betul. Ada satu kedai makan. 这个 Mr. Ling 这个 kedai 沙劳越很多。 kedai memang ada jual lah. Kedai runcit mesti ada punya. Banyak jual Sarawak sana. Tapi buat makannya saya boleh tahu yang ini. Ini memang untuk ni lah. Untuk buat tapai kan. Mau masak Belacan ni kita hancurkan dulu lah. Kalau tak nak tangan bau, kita hancurkan dekat dalam bungkus ni lah. Ini saya boleh kasih lah. Minum ni Tapi ni dia bukan racun lah. Dia bukan Kalau tak sengaja terminum, tak jangan curi-curi ya. tak sakit lah. Tapi janganlah ini untuk pokok. Kurang tapenya itu.
Mau susu? Saya enggak suka susu itu ni. Oh, ini air basuhan beras tadi kita masukkan lah. Campur je semua. Ni apa lagi? Kalau ini Ni molasses. Masukkan air molasses. beras, tak ada. Kita gunakan itu beras kasih buat blender. Jadi air itu boleh. Boleh rendam dululah. Rendam dulu. 4 liter ni. 4 liter. Ini berapa? Kau cakap macam Semua. Masuk 4 liter. Dia budak kata dia mau minum. Baru cakap Mau minum pergi kedai Aceh. Nah, beli. Kedai Aceh. kira susah. Ini baru lagi yuk. Tapi kalau susu ni dah expired, kalau telur tadi tak boleh. Telur busuk tak boleh. Tapi kalau susu boleh. Yalah. Susu sudah expired, sudah masam-masam sikit pun boleh. Susu basi boleh. Sebab dia. Lagi banyak bateri lah. Okey, molasses ni 4 liter. 4 liter ni dia lebih kurang berapa dekat 5 kilo ada. 4 liter. Sebab- 4,5 lebih kurang. Sebab dia lagi berat daripada air. Tahu tak molasses ni buat daripada apa? Selalu curi makan saya sana satu tong besar. Dia sedap kan? Ni dia buat pada gula merah. Kalau nak buat sendiri boleh beli gula merah 1 kilo, campur air 1 liter, masak sampai dia cair. Jadilah molasses. Baik-baik kak. Tapi kalau molasses tak ada gula putih boleh. Gula merah atau gula Melaka lah. Kalau gula kita masak ni. Gula putih bukan tak boleh, tapi ini lagi bagus lah. Masak je makan sendirilah. Cari lah, mesti ada punya molasses, bukan susah cari. Bukan online besar. ada. Saya ada tong besar. EM tak payah. Kalau nak kira gula putihnya masak kita mandi Lagi murah. kita bikin kopi, Ah. dia lagi mahal. Lagi mahal. Dia punya cost tinggi. Ya. Tapi pakai itu pun boleh. Sebab dia punya harga saja cost Ya. tinggi. Boleh Kalau tu saya cakap tadi, boleh memang boleh, tapi saya ada rejectnya, kadang dia orang ada reject. Tuan sama saya. Murah-murah boleh lah. kalau dapat murah tak apalah. Tapi paling bagus memang ini. Dia sebab dia lagi natural lah. Gula putih tu kan dia sudah proses. EM tak payah. EM saya bawa sebab sebenarnya kita nak dapatkan mikrob juga dalam ni. Tak perlu tambah ni. Tapi okey, lepas kita masukkan dalam tong ni, kita akan campur dengan air bersih. Pakai air hujan, yang pakai air pipe lah. Kalau tahu pakai air tangki boleh jugalah, sebab air tangki dia sudah simpan, klorin dia sudah kurang kan. Tapi lagi bagus pakai air rendaman tahi ayam. Masukkan tahi ayam tu dalam guni, rendam dalam air, baldi ke tong ke 1 minggu. Lepas tu angkat macam buat teh lah kan. Latte. Buat teh itu high teh. Angkat dia punya tu teh ayam, ambil air saja, campur. Tapi bila pakai teh ayam, bau dia sangat kuat lah, ada busuk kan. Masa tu lah kita wajib guna EM ni untuk kurangkan dia punya bau. Jadi fungsi EM ni tambah mikrob lagi dalam ni dan juga kurangkan bau teh ayam tu lah. Tapi hari ni kita tak pakai lah sebab ini dah cukup. Okey, Cik Nakib, telur. Okey, telur ni kita pakai, saya bawa 1 papan, tapi ini lebih. Kita pakai 8 biji je. 8 hingga 10 biji je. Tak payah ni. Pecah je dalam. Okey. Hancurkan sekali dia punya kulit. Berapa dah tu? 2. Nanti goreng malam-malam. Satu lagi. Sudah berapa? Satu lagi. Satu lagi. Okey. Okey, lepas tu kita tambah air, tapi kita jangan campur sampai penuh. Sebab bila dia bercampur ni, dia akan keluarkan gas nanti. Dia akan keluar gas. Jadi kalau kita tutup rapat, nanti takut dia kembung lah. Jadi kita biar 1/3 daripada tong tu udara lah. 1/3 ataupun 1/4. Masuk Cik Nakib. Senang kan buat dia? Senang saja. Lagi. Masuk sampai paras. Ni. Bawah ni. Rojak petis. Tidak ada tatan. Dah. Berapa liter tak ada. Ini tong ni sudah 40 liter. Kita tinggalkan 1/3 lah lebih kurang.
Dia tak ada sukatan yang wajib mesti. Kalau salah masuk tak jadi, tak ada. Okey, bila kita dah buat macam ni, kita kacau sikit lah. Kacau. Bagi dia sebati. Rojak peti. Macam rojak kan? Sedap. Siapa mau testing? You untung loh. boleh ni. Kita tak bagi tau. Siapa yang tangan kering boleh tolong seal. Okey, macam saya cakap tadi, kita tak ada macam terlebih susu sikit tak apa, terlebih sayur tak apa. Dia tak ada mesti mau 1 liter, 2 liter, tak ada. Lebih sikit tak apa. Cuma macam mana kita nak tahu dia ni jadi ke tak jadi? Bila lepas 10 hari kita buka, kalau ada ulat tak jadi lah. Sebab tu kita kena seal, jangan lalat masuk Tak apa. payah kacau hari-hari lah. Tak payah. 10 hari buka, kacau, tapis, sudah boleh pakai. Kita kena peram dia dalam keadaan anaerobik. Maksudnya tak ada oksigen atau udara lah. Untuk bagi dia jadi. Sebab tu kita seal. Sebenarnya kalau ada dia punya klip tu sudah okey lah. Tapi ni klip dia tak ada. Kita pakai masking tape lah. Dan kita boleh tulis lah kat tepi tu tarikh kita buat hari ni. Ada soalan lagi? 20 berapa? 21 lah. 21. 21. Nanti kita datang lagi. 21 kita datang lagi. Nanti kita buat sama-sama lah. Kita tapis. Isi dalam botol. Ini kos dia, bahan-bahan dia ni. Kita beli dalam berapa ni? 100. Barang mentah je dalam 150. 150. Sebab kita beli yang kalau you boleh pakai barang reject, Betul. lagi jimat lah kan. Pergi pasar cari sayur dah rosak, buah dah nak rosak, kadang-kadang. Susu Tapi sekarang ada bagi free, tak ada, mesti beli murah lah kan. macam susu yang reject tau. Boleh, susu reject pun boleh. Jadi kos boleh. Expired tu dah expired, jangan buang. Jadi kalau kita beli pun dalam 150, kalau kita dah siap ni, harga jualan ni 1 liter boleh sampai RM30. 1 liter, 1 botol. Barang mentah je belum dia punya molasses tu, kalau pandai buat lagi bagus lagi. Katalah 200 lah. Semua sekali beli tong tak ada apa semua kan. 200, 300 pun tak apalah. 1 liter RM30. Kalau dapat jual, ni 30 liter kali RM30, RM900 boleh berniaga. Boleh jual. Itu untuk komersial lah. Tapi komersial kena buat botol cantik sikit lah. Dan lepas siap ni, kita boleh simpan selama 6 bulan. 6 bulan kena habiskan lah. Tapi kalau tak habis tak apa. Kalau tak habis, dia bukan maksudnya dia punya mikrob dia sudah mati. Dia cuma dalam keadaan rehat ataupun dormant lah. Macam tidur lah. Dia tak aktif. Makanan dia mungkin dah habis. Dia tidur. Jadi untuk aktifkan balik, kita masukkan air beras dan juga molasses. Kacau lagi. Kacau, tutup. Kalau dia ada keluar gas lagi, kalau dalam botol tu lah, kalau botol kecil lah, kata botol macam ni, kita letak dalam berapa sudu lah, 2-3 sudu air beras dengan gula putih pun boleh, gula pasir pun boleh, 1 sudu. Kita goncang-goncang, kita tutup. Kalau kita buka nanti dia keluar gas, maknanya dia aktif semula lah. Kalau dia tak ada keluar gas tu, dia dah tak aktif lah. Tapi biasa dia boleh aktif semula. Dan kadar penggunaan dia, cara penggunaan dia, saya ulang balik semula, ada 2 cara. Satu, cara kita sembuh pada pucuk dan juga pada daun dan bawah daun. Dan juga yang kedua, kita guna cara siraman. Siram maknanya kita bancuh, kita siram pada zon pengakaran pokok. Macam pokok buah ni, jambu ke ciku ke, tu ikut dia punya kanopi tu, siram semua bawah. Itu kalau untuk buah ni kita boleh siram dalam 2 bulan sekali. Berapa? 2 bulan sekali. Kerap pun tak apa. Dia macam saya cakap tadi, dia tak ada kita mesti guna macam racun. Kalau kita guna racun racun perosak, mesti ikut undang-undang, mesti ikut label. Itu mesti. Tak boleh nak guna lebih, tak boleh nak guna kurang. Kena ikut betul-betul. Tapi kalau untuk yang organik ni, tak ada masalah. 2 bulan sekali boleh sembuh. Siram di zon pengakaran pokok. Kalau untuk semburan, kita semburan pada waktu awal pagi lah, pagi. Sebab apa? Sebab pada waktu pagi tu biasa proses fotosintesis pokok buat makanan pada waktu pagi, dan pada masa tu dia punya liang stoma ataupun stomata tu di bawah daun tu terbuka. Cara nutrien, kalau kita macam folia kan kita sembuh terus pada daun kan. Cara pokok serap adalah melalui stomata, dan juga melalui seluruh bahagian pokok tu, kulit dia kita panggil epidermis lah.
Jadi lebih efektif kalau waktu pagi tu kita sembur bawah daun sekali. Itu untuk kalau taman sayuran bolehlah kita sembur semua. Tapi kalau macam pokok dah besar, nak sembur semua susah kan. Kalau macam pokok jambu ni, kita siram pada tanah pun sudah cukup lah. 2 bulan sekali. Dan kadar yang disyorkan lah, yang kita syorkan, bancuhan dia berbeza lah. Kalau untuk semburan kita pakai cair sikit lah. Cair sikit kita pakai, saya pun tak ingat, 1 nisbah. Untuk 1 liter air kita pakai 5 ml saja. 5 ml 1 liter. Kalau untuk siram kita pekatkan sikit, pakai 10 ml untuk 1 liter. Sebab kalau kita takut kalau kita sembur pada pucuk tu, contoh sayur ke apa kan, kalau kita pakai pekat takut dia pucuk dia terbakar. Jadi kita cairkan sikit. Sayur tak boleh lah. Buat- Sayur mau jaga sikit. Boleh sikit, buat cair sikit lah. Tapi untuk tanah memang sangat bagus. Dia boleh, Kalau tanah tak kisah. tanah bagus. Dia lama-lama kalau Tanah kita tanah kembang dia lembut, cangkul sikit, tak keras. Saya pernah pergi dekat Thailand, macam you jugalah pernah pergi Thailand. Dia punya tanah sayur, ambil kayu cocok macam tu je, tak payah bajak. Cacing banyak datang. Bila tanah subur, kita bagi baja, dia boleh tukar baja tu kepada apa kata orang, pada bentuk yang pokok boleh serap tu lagi mudah. Kalau kita panggil apa, kadar pertukaran cation lah, itu bahasa saintifik dia lah. Tapi kalau nak senang cerita, kalau tanah subur kita bagi baja, pokok boleh ambil banyak. Kalau tanah keras, bagi baja banyak mana pun, pokok tak boleh ambil baja. Sebab pokok tak makan baja dalam bentuk yang kita bagi tu, biji tu. Dia kena larut dulu, dia bertukar dulu. Macam kita makan pisang, letak sini boleh makan ke? Kita kena, kenapa kita masuk mulut? Kita kena hancurkan dulu, campur enzim dalam mulut, masuk perut. Proses, kalau macam roti tu dia akan ubah dalam bentuk yang paling ringkas, gula kan. Gula bentuk karbohidrat kan, masuk dalam badan. Okey, ada soalan lagi? Ada persoalan? Tak ada Tak ada masalah. Kalau tak ada, saya rasa sampai sini saja. Dan nanti kita akan jumpa lagi lah pada 21 hari bulan untuk kita buat tapis.